Hai, apa khabar semua? Cikgu harap awak semua dalam keadaan yang sihat. Baiklah, bertemu kali ini untuk tajuk penyelesaian masalah masa dan waktu. Cikgu akan bimbing awak menyelesaikan soalan berdasarkan buku teks pada muka surat 171. Sebelum kita akan mulakan, cikgu nak tekankan awak, jalan kerja ataupun langkah kerja kita akan menggunakan konsep model Polya. Apa itu model Polya? Awak akan faham dan tafsir soalan, maksudnya awak akan baca dan fahamkan kena soalan, itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, merancang strategi. Merancang strategi ni di mana awak gariskan kata kunci, kemudian kita akan tentukan apakah operasi yang kita akan gunakan untuk menyelesaikan soalan. Kemudian langkah yang ketiga, melaksanakan strategi, iaitu kita akan buat ayat matematik ataupun buat jalan kira bentuk lazim. Kemudian yang keempat, kita perlu menyemak semula jawapan. Menyemak semula sangat penting. Sebab apa? Dalam penyelesaian masalah, jawapan melibatkan unit. Seringkali kecuaian tidak menulis unit. Jadi kita akan gunakan langkah kerja ataupun konsep model Polya ni dalam soalan kali ini. Cikgu harap dah bersedia. Jom kita terus pada soalan yang pertama. Baiklah, untuk soalan yang pertama, faham dan taksir. Kita baca dulu soalannya. Tempoh Puan Aminah menyediakan bahan dan memasak bubur kacang merah adalah seperti gambar yang ditunjukkan. Berapakah jumlah tempoh dalam jam dan minit dia menyiapkan hidangan itu? Jadi kehendak soalan A ni, dia suruh cari jumlah tempoh dalam jam dan minit menyiapkan hidangan. Hidangan apa tu? Ya, bubur kacang merah. Jadi kat sini, kita rancang strategi, iaitu kita cari kata kunci yang menentukan operasi. Apa dia? Ya, kita akan jumpa perkataan jumlah, betul tak? Di situ ada perkataan jumlah. Jadi kalau buat jumpa perkataan jumlah ni, operasi apa ya? Ya, dia adalah operasi tambah. Jadi dalam proses menyiapkan bubur kacang merah ni, dia perlu merendam kacang merah selama 1/2/3 jam. Kemudian memasak selama 50 minit. Jadi proses untuk menyiapkan ataupun masak bubur kacang merah ni berapa lama? Jadi dah tentulah kena buat operasi tambah. Jadi seterusnya kita akan buat jalan kerja tambah. Baiklah, kita nak melaksanakan strategi bagi soalan A, iaitu 1/2/3 jam tambah 50 minit sama dengan berapa jam dan berapa minit. Kita lihat pada bahagian jam di sini, 1/2/3 jam ni awak kena tukar sebab dia ada pecahan di situ. Jadi 1/2/3 jam ni bersamaan 1 jam tambah dengan 2/3 jam. Jadi yang pecahan jam ni, 2/3 jam ni kena tukar kepada minit, iaitu kita akan ingat kunci, iaitu 1 jam sama dengan 60 minit. Jadi jam nak tukar kepada minit, awak darab dengan 60. Jadi kat sini 2/3 ni pun kena darab dengan 3 lah, sebab nak tukar kepada minit. Ingat lagi tak? Kalau darab pecahan, apa yang awak boleh buat? Yang kita masukkan, jam bahagi dulu, iaitu 60 ni bahagi dengan 3 dulu. 6 bahagi 3 berapa? 2, betul. Sifar bagi 3, sifar. Jadi dapat 20. Jadi yang tinggal sekarang 21 sama dengan 2. 2 darab 20 sama 40 minit. Bagi yang kurang mahir ataupun kurang faham teknik masukan ni, jalan kerja yang biasa adalah 2 darab 60, 120. 120 bahagi 3, 40 minit. Sama juga jawapan dia. Jadi 1/2/3 jam ni adalah 1 jam 40 minit. Bila kita dah tukarkan, barulah kita boleh tambahkan. Kita buat jam, minit. Awak boleh garis, gunakan pembaris dan gunakan besi warna untuk buat garisan. 1 jam 40 minit tambahkan dengan 50 minit. Gariskan. Bahagian minit, sifar 4 tambah 5, 9, 1. Jawapan 1 jam 90 minit. Belum jawapan akhir. Sebab apa? Awak tengok pada bahagian minit dah 90, dah lebih daripada 60. Jadi awak kena buat apa? Ya, awak kena tolak sebab 1 jam 60 minit. Awak tolak 60 pada bahagian minit, dan pada bahagian jam awak akan tambah 1. Kita tolakkan sifar. 9 tolak 6, 3. 1 tambah 1, 2. Jadi jawapan akhir awak adalah 2 jam 30 minit. Kita semak semua jawapan, iaitu pastikan unit dituliskan, iaitu 2 jam 30 minit.
Okey. Untuk soalan B, okey, faham tafsir dulu. Kita baca soalan. Satu penggambaran bermula pada pukul 4.30 PM Selasa hingga pukul 5.30 PM Khamis. Hitung tempoh dalam hari dan jam penggambaran itu. Okey, jadi kat sini penggambaran kita gariskan penggambaran bermula pukul 4.30 PM Selasa. Maksudnya 4.30 PM ni adalah 4.30 petang Selasa hingga 5.30 PM Khamis ataupun 5.30 petang Khamis. Jadi awak kena kira tempoh dalam hari dan jam penggambaran itu. Jadi kat sini awak kena cari tempoh masa dalam hari dan jam. Okey, jadi kita rancang strategi yang sesuai. Guna cara apa? Jadi kita akan gunakan garis masa sebab dia melibatkan hari yang berlainan Ada Selasa hingga Khamis. Jadi dalam kerja yang sesuai kita akan buat garis masa. Okey. Untuk soalan B, kita tuliskan dulu dalam ayat matematik 4.30 PM Selasa hingga 5.30 PM Khamis sama dengan berapa hari dan berapa jam. Jadi jawapan awak nak dalam hari dan dalam jam. Jadi kat sini tadi kita dah rancang strategi, iaitu kita akan gunakan garis masa. Jadi kita akan laksanakan strategi menggunakan garis masa. Okey, awak boleh buat garisan sini. Bermula pada 4.30 PM Selasa. Okay. Nanti tamat hujung ni 5.30 PM Khamis Okey. Jadi kat sini 4.30 PM Selasa, jumpa tak hari Rabu? Hari yang esoknya, hari seterusnya. Dia akan jumpa 4.30 PM hari Rabu. Jadi bila dah jumpa hari yang seterusnya ataupun esokkan harinya, dia adalah bersamaan satu hari. Okey, seterusnya 4.30 PM Rabu, jumpa tak 4.30 PM Khamis? Hari yang esoknya, hari seterusnya. Dia jumpa Jadi kat sini awak boleh tulis lagi 4.30 PM Khamis. Ini bersamaan satu hari lagi. Jadi awak tulis Okey, satu hari. Dan masa yang akhir adalah 5.30 PM Khamis. Okey, 5.30 tolak 4.30 sama dengan 1 jam. Kalau awak kita boleh congak kan 4.30 hingga 5.30 adalah bersamaan 1 jam. Kalau nak lebih kepastian kita boleh buat operasi tolak tapi kita congak pun dah boleh congak kan 4.30 hingga 5.30 adalah 1 jam. Jadi awak tuliskan semula jawapan awak. Satu hari bersamaan 2 hari. Betul. Dan 1 jam. Inilah jawapan akhir awak. 2 hari 1 jam. Okey. Kita semak jawapan, pastikan unit tulis hari dan jam. Okey. Okay, untuk soalan C, sebuah sekolah telah mengadakan kempen anti dadah seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Hitung tempoh dalam hari kempen tersebut. Okay, jadi kat sini soalan nak suruh kita kira tempoh dalam hari kempen anti dadah. Okay, kita lihat tempoh yang ditunjukkan adalah bermula 3 Februari 2020 hingga 6 Mac 2020. Jadi strategi yang sesuai, kita nak buat jalan kira apa? Kalau kira tempoh dalam hari, jadi yang sesuai kita dah buat operasi tolak. Okey. Maksudnya dalam bulan Februari tu ada berapa hari, kemudian dalam bulan Mac tu ada berapa hari. Jadi yang sesuai adalah kita buat operasi tolak. Okey. Baiklah, untuk soalan C kita tuliskan ayat matematik dulu, iaitu 3 Februari 2020 hingga 6 Mac 2020. Okey, tadi kita dah rancang strategi, kita akan buat operasi tolak masa kan. Okey, tapi kat sini kita tengok ada berapa bulan tu? 2 bulan, itu bulan Februari dan bulan Mac. Jadi ada 2 bulan, jadi kita boleh pecahkan kepada 2 bahagian, iaitu bulan Februari 2020 dan Mac 2020. Okey. Okey, sekarang kita akan tentukan bulan Februari tahun 2020 ni adakah dia tahun lompat atau tidak. Okey. Jadi kalau awak semak kalender tahun 2020 ni, Februari dia adalah bulan tahun lompat.
Jadi dia sehingga 29 hari bulan. Tapi kalau awak tak ada kalender, macam nak pastikan? Awak boleh menggunakan operasi bahagi, iaitu 2020 ni, tahun 2020 tu awak bahagikan dengan 4. Kenapa bagi 4? Sebab tahun lompat adalah 4 tahun sekali. Jadi awak bagi 4, 2 bagi 4 tak boleh, 20 bagi 4 5, tolak 20. 2 bagi 4 5. Okey. 2 bagi 4 5. Bila awak bahagi dengan 4, dia tiada baki, tiada baki, bermaksud Februari 2020, tahun 2020 ni adalah tahun lompat. Kalau dia ada baki, dia bukan tahun lompat. Okay, jadi kat sini kita dah pastikan memang tahun 2020 bulan Februari adalah tahun lompat. Jadi dia sehingga 29 hari bulan. Okay, jadi kat sini saya pun masa dia 3 Februari hingga 29 Februari lah, tahun lompat. Okay, jadi kita dah tentukan berapa hari bulan, akhir bulan dia. Jadi kita boleh tolak lah, iaitu 29 ni akhir bulan, tolak dengan 3 Februari. Okay. 9 tolak 3 6, 2 turun. Okay, ingat dalam tajuk sini ni, bila tolak hari kena buat apa? Ya, tambah 1. Mesti tambah 1. 6 tambah 1 7. Okay, jadi 27 hari. Okay, kalau awak lihat kalender, kira satu-satu kan, 3 Februari hingga 29 Februari ni akan dapat 27 hari. Okey. Untuk tajuk sebelum ni cikgu dah tunjukkan macam mana nak buat tolak hari. Untuk bulan Mac, dia sehingga 6 Mac sahaja. Jadi kat sini awak boleh tulis mana 1 Mac hingga 6 Mac. Bukan 31 Mac sebab soalan hingga 6 Mac sahaja. Jadi kat sini kita boleh tolakkan sajalah. 6 tolak 1 sama dengan berapa? 5. Kemudian awak mesti tambah 1. Dapatlah 6 hari. Ataupun nak mudahnya awak ambil daripada akhir bulan dia 6 Mac ataupun 6 hari lah. Jadi bila dah tahu bulan Februari ada 27 hari dan bulan Mac ada 6 hari, jadi seterusnya awak kena buat apa? Awak buatlah operasi tambah, iaitu 27 hari tambahkan dengan 6 hari. Okay, 7 tambah 6, ya 13. Satu naik atas, 1 tambah 2, 3. Jadi jawapan akhir awak adalah 33 hari. Jadi semak semula, iaitu unit adalah hari. Okey. Baiklah, selesailah latihan kita kali ini. Jadi cikgu harap awak salin jalan kerja. Bagi yang ada pencetak, dia boleh cetak soalan. Okey, bagi yang tiada, awak hanya salin jalan kerja sahaja. Okey, dan jangan lupa ambil gambar dan hantar kepada cikgu. Okey, berjumpa lagi kita di PDPR yang akan datang. Okey. Terima kasih. Stay safe at home.